Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada persoalan besar selepas Muktamar PAS yang ke-70, yaitu adakah pemimpin di Perlis untuk PAS Perlis akan dipecat? Ini gara-gara apabila ada pendedahan yang amat menarik berlaku. Namun, kata Taqiyuddin, belum ada atau tiada tindakan dikenakan terhadap wakil Perlis setakat ini. Apa yang berlaku ialah Wakil Perlis telah pun bercakap tentang kekangan-kekangan yang mereka alami. PAS menafikan sudah mengambil tindakan termasuk menggantung keahlian Ketua Penerangan PAS Perlis, Muhammad Saifizi Saidun. Susulan ucapannya pada Muktamar Parti itu Sabtu lalu. Setiausaha Agung PAS, Datuk Seri Taqiyuddin Hasan berkata, sehingga kini tiada sebarang tindakan dilakukan terhadap perwakilan itu. Setakat ini, kita tidak ada mengambil sebarang tindakan terhadap perwakilan PAS dari Perlis itu, tiada langsung, katanya. Kenyataan yang tular itu adalah palsu, katanya ketika ditemui pada majlis pesta Tanglung Kelantan di sini malam tadi. Ketika ditanya sama ada teguran akan dibuat terhadap perwakilan berkenan, Taqiyuddin yang juga ahli Parlimen Kota Bahru memaklumkan perkara itu dalam pemerhatian pihaknya. Itu dalam pemerhatian kita. Kita perlu teliti terlebih dahulu, katanya. Terdahulu, tular satu kenyataan media berhubung tindakan disiplin dikenakan kepada Ketua Penerangan PAS Perlis Muhammad Saifizi Saidun kerana memberi ucapan yang tidak mencerminkan parti yang berintegriti dan amanah pada Muktamar tahunan PAS ke-70 Sabtu lalu. Menerusi kenyataan media itu turut memaklumkan jawatan kuasa disiplin PAS sudah mengambil keputusan untuk menggantung keahlian Muhammad Saifizi sehingga ke satu tempoh yang ditentukan. Media sebelum ini melaporkan seorang perwakilan PAS dari Perlis ketika membahaskan ucapan dasar Presiden PAS di Muktamar tahunan PAS ke-70 meluahkan rasa sedih melihat kualiti ada pada segelintir pemimpin parti itu yang semakin pudar. Muhammad Saifizi mendakwa ini kerana ada pemimpin PAS berkali-kali dilihat bersalaman dengan wanita namun tidak pula diambil tindakan. Dakwa beliau lagi, tidak kurang juga ada pemimpin PAS yang berkaraoke tetapi dipertahan ulama PAS. Sebelum laporan ini, sebenarnya saudara-saudara sekalian, wakil Perlis itu sudah menyatakan wakil Perlis sedih pemimpin PAS salam wanita dan karaoke. Seorang perwakilan PAS dari Perlis sedih melihat kualiti segelintir pemimpin PAS yang didakwa semakin merosot. Muhammad Saifizi Saidun mendakwa ada pemimpin PAS berkali-kali dilihat bersalaman dengan wanita namun tidak diambil tindakan. Dakwah beliau lagi, tidak kurang juga ada pemimpin PAS yang berkaraoke tetapi dipertahankan ulama PAS. Dalam sejarah PAS, tokoh seperti ahli politik lama PAS, Hashim Gera digantung keahlian kerana berjoget. Ini menunjukkan betapa penting menjaga kualiti pemimpin sebagai syarat kemenangan. Namun pada hari ini, PAS semakin jauh dari asas itu. Terdapat pemimpin yang karaoke dipertahankan ulama PAS dan lebih menyedihkan lagi ada pemimpin yang bersalaman dengan wanita tidak dikenakan tindakan, katanya. Beliau berkata demikian ketika membahaskan ucapan dasar Presiden PAS di Muktamar tahunan PAS ke-70 di Kompleks Al-Makmur Kerdau di sini hari ini. Selain itu, Muhammad Saifizi membangkitkan isu salah guna kuasa, membabitkan Menteri Besar Perlis Sukri Ramli dan anaknya. Beliau menyifatkan isu itu memberi implikasi buruk terhadap PAS. Lebih malang, katanya, sampai ke hari ini PAS Perlis langsung tidak menerima sebarang laporan atau berbincang mengenai isu berkenan. Sama ada daripada Badan Perhubungan PAS Perlis atau Pusat, PAS Pusat. Di mana kesungguhan kita memperjuangkan integriti dan amanah, katanya. Harapan besar PAS Perlis agar kerajaan sepenggal tidak berulang, katanya lagi.
Memetik laporan pada 23 Mei lalu, anak Menteri Besar Perlis Syafiq Sukri mengaku tidak bersalah atas pertuduhan mengemukakan tuntutan palsu lebih RM19.000 untuk menyediakan minuman bagi kegunaan Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamalul Lail pada Februari lalu. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekali lagi, ditimbulkan kelemahan besar kepada pembangkang daripada pembangkang. Mereka dikata sebagai pembangkang yang tidak mampu memainkan peranan sebagai pembangkang. Ditambah lagi dengan bantuan daripada Tun Mahathir, mereka seakan-akan tidak juga mampu menjadi pembangkang yang berwibawa. Kali ini, Saifuddin Nasution Ismail pula kata, tentang isu peruntukan dan juga isu MOU, Memorandum Persefahaman, baru terima draft dah diriuhkan di luar, kata Saifuddin. Apakah ini adalah sikap pembangkang yang dimiliki oleh Malaysia sekarang ini? Seperti kata pepatah Melayu, ayam bertelur sebiji, riuh sekampung. Pemimpin PH itu setuju pandangan Timbalan Perdana Menteri bahawa tak perlu Perikatan Nasional berunding jika mereka memilih media untuk berhubung dengan kerajaan. Ini dilihat sebagai satu kelemahan pembangkang Perikatan Nasional apabila mereka gagal mengikut SOP. Sepatutnya kalau mereka tak setuju, buatlah perbincangan, buat mesyuarat, buat perundingan, bukan melalui media. Saudara-saudara sekalian, Ketua Setiausaha PH Saifuddin Nasution Ismail hari ini menceritakan kembali bagaimana gabungan itu semasa menjadi pembangkang berjaya memeterai MOU dengan kerajaan yang diketuai Ismail Sabri Yaakob ketika itu. Ketika itu, Saudara Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, memilih untuk berunding secara telus dan juga profesional. Mereka tidak memilih media untuk berbincang. Mereka memilih berbincang sehingga selesai baru diumumkan melalui media. Ini tidak. Perikatan Nasional baru dapat dah bising, kata Saifuddin Nasution. Kata Saifuddin, proses tersebut berlangsung dengan tertib walaupun wujud beberapa perkara yang memerlukan perbincangan lanjut sebelum dipersetujui bersama. Terlibat secara langsung dalam proses berkenan, Saifuddin berkata, PH turut diwakili Setiausaha Agung DAP, Anthony Lok dan Timbalan Pengurusi Kebangsaan parti itu, Gobind Singh Dio. Tidak ketinggalan ialah Allahyarham Salahuddin Ayub, selaku Timbalan Presiden Amanah. Di pihak kerajaan, tambah Saifuddin diwakili Wan Junaidi Tuanku Jaafar yang ketika itu berkhidmat sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Selain Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin, Menteri Dalam Negeri dan Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan. Pertamanya, pihak kerajaan kemuka draft. PH berbincang dalam Majlis Presiden PH. Kemudian PH memberi maklum balas. Pihak kerajaan meneliti maklum balas PH dan kami duduk berunding mencapai titik temu, katanya. Proses ini ada tertibnya. Perundingan berlangsung beberapa pusingan sehinggalah kedua-dua pihak bersetuju dengan isi MOU, katanya dalam satu kenyataan. Ya, dibuat Saifuddin ketika PN menolak draft MOU yang dikemukakan Putrajaya kepada pembangkang dalam usaha mencari persefahaman mengenai pelbagai perkara termasuk peruntukan kepada ahli parlimen. Ia mula menjadi perhatian ramai apabila Taqiyuddin mendakwa draft berkenan pelik sedikit dan tidak seperti yang diharapkan PN. Dia yang juga Ketua Whip Ahli Parlimen PN berkata, antara aspek yang ditekankan oleh pihak kerajaan kepada pembangkang ialah pengisytiharan harta. Pendirian berkenan didedahkan Taqiyuddin kepada media pada 2 September lalu. Ekoran kenyataan dibuat pembangkang kerajaan bertindak mendedahkan kandungan draft berkenan untuk dinilai orang ramai. Timbalan Perdana Menteri Fadillah Yusof yang bertanggungjawab menangani MOU tersebut berkata, pendedahan berkenan akan membolehkan rakyat tahu bahawa Ketua Pembangkang Hamiz Zainuddin adalah tidak berasas sama sekali. Dakwaan Ketua Pembangkang itu tidak berasas sama sekali. Katanya draft awal MOU berkenan menekankan peranan ahli parlimen pembangkang
dalam memastikan semak dan imbang, menawarkan alternatif dasar yang berwibawa, serta memupuk perpaduan nasional. Untuk rekod, ketika PN berada dalam kerajaan, Putrajaya menandatangani MOU dengan PH selaku pembangkang pada 13 September 2021 yang merangkumi 6 perkara. Detik bersejarah itu menyaksikan pentadbiran negara beroperasi secara stabil dan bebas daripada seberang usaha menjatuhkan kerajaan seperti yang berlaku sebelumnya. Menurut Saifuddin, untuk memeterai persefahaman dengan pembangkang kali ini, keadaan adalah jauh berbeza berbanding 3 tahun lalu. Kali ini, kata Menteri Dalam Negeri itu lagi, keadaan sudah diriuhkan kepada umum, sedangkan draft baru saja diterima. Betullah, kata Timbalan Perdana Menteri Fadila, kalau pilih nak bercakap dengan media, tak perlulah berunding, katanya lagi. Satu netizen memberikan komen, katanya, Jimmy Page kata, draft berat sebelah. Sebenarnya draft tidak berat sebelah pun. Draft ini ataupun MOU memang akan memihak kepada kerajaan. Kalau Perikatan Nasional pun kerajaan, pastinya ia juga akan memihak kepada Perikatan Nasional. Itu sudah pasti. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.